Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab kita ini, muka surat 70 ya. 76 ke Bib? Perkara membatalkan tayamum. Yang tu di Putrajaya. Banyak tempat kita baca. Tajuk baru perkara yang membatalkan tayamum. Kita akan settlekan malam ni tajuk tayamum. Kita akan masuk tajuk baru. Kita akan masuk tajuk baru, itu syarat sembahyang yang keempat. Kita masih berada dalam tajuk syarat sah sembahyang. Tajuk besar dia 9 perkara syarat sah sembahyang. Dia ada 9 semua. Kita akan sambung kita akan habiskan syarat ketiga, suci badan daripada hadas. Faslun fi mubtilatit tayammumi. Itu tajuk dia. Bermula yang jadi ni, perkara yang jadi batal tayamum. Kita dah bincang sebelum daripada ni makna tayamum, pembahagian tayamum, tayamum kerana tidak ada air, tayamum kerana sakit, syarat-syarat tayamum kerana sakit, dan isu yang kita bincang sebelum daripada ni iaitu isu tayamum kerana sakit. Ada 4 isu tayamum kerana sakit dan tayamum kerana ada jabirah ataupun ada balutan di anggota tayamum. Ada 4 kes yang telah kita detailkan bulan lepas. Bulan lepas juga kita bincang faslun faraidil tayammum, iaitu fardu tayammum. Kita kena tahu kalau fardu wudu ada 6, fardu tayammum ada 5. Last kali, topik tayammum last kali iaitu perkara yang membatalkan tayammum. Bermula perkara yang perbuatan yang jadi batal tayammum. Apabila batal tayammum, kena ulang, kena tayammum balik. Kerana sakit. Kerana tu dipanggil illatul ba'isah. Sebab batal tayammum tu kenapa? Kerana tayammum sakit. Sebab tayammum ada 2. Tayammum terbahagi kepada 2 jenis. Tayammum kerana tidak ada air, tata cara dia simple, terus tayammum. Tayammum kedua, tayammum dengan sebab sakit yang tak boleh kena air. Tayammum kerana sakit yang tak boleh kena air. Ada tayammum kerana sakit yang ada balutan. Di bawah itu, di bawah anggota ada balutan. Perbuatan yang jadi batal tayammum kerana sakit itu 5 perkara. Ada 5 sebab yang boleh membatalkan tayammum. Dengan sebab kita tayammum tu kerana sakit, tidak boleh kena air. 5 perkara ni salah satu daripada 5 perkara. Kita buat salah satu daripada 5 perkara ni, batal tayammum kita, kena ambil balik. Dan 4 perkara, dia mudah saja. 4 perkara apa-apa yang batal wudu, maka batal tayammum juga. Kita ingat 4 perkara batal wudu. Jadi 4 perkara batal wudu tu kita buat salah satu daripada 4 menyebabkan tayammum kita batal. Tayammum kita juga batal.
Apa dia 4 tu? Sebelum kita sambung 5, dia bezanya 5. Dia tambah 1 sahaja perkara batal tayamum kerana sakit ni. 4 itu sama dengan perkara batal wuduk. Perkara batal wuduk yang pertamanya hilang akal. Tu pertama, hilang akal dengan sebab gila ataupun sebab mabuk ataupun sebab tidur yang tak tetap papan punggun. Tu sebab pertama. Batal wuduk, batal juga tayamum. Hilang akal sama ada dengan sebab gila, walaupun satu lahzah, 1 second, 1 saat sahaja dia gila. Dia sedar dia gila, lain tak sedar lah, 1 saat saja. Kita tak nampak lah 1 saat dia gila. Dia perasan, dia hilang akal sekejap. Dia tak tahu 1 saat sekejap tu dia gila, penyakit ataupun gila dengan sebab-sebab lain. Maka batal wuduk dia ataupun batal dan juga batal tayamum. Ataupun gila dengan sebab mabuk, ataupun gila ataupun tidur yang tidak tetap apa punggung. Ini bahaya ni orang tidur hari Jumaat. Tidur hari Jumaat dah lah apa nama ni, tidur dengkur pula, bangkit terus sembahyang. Oh, hebat dia. Orang kata kejut, nasib baik kawan sebelah kejut. Kawan kejut ni suruh apa nama ni ambil wuduk lah. Cuma kawan ni tak gamak nak suruh pergi ambil wuduk dulu. Tapi kena ingat, kalau dia tidur yang tetap papan punggung tak batal wuduk, walaupun berdengkur tak batal wuduk. Jadi syarat tidur yang tidak membatalkan wuduk dengan syarat dia mesti tetap papan punggung. Yang ni 2 papan punggung. 2 papan punggung dia kena tetap. Maksud apa tetap? Tidak bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tidak bergerak. Itu dipanggil tetap. Sama ada cara untuk dia nak tetapkan 2 papan punggung dia dengan cara dia buat apa jua sekalipun tak menjadi isu. Asalkan 2 papan punggung tetap. Walaupun dia terlena, lama, berdengkur pula, tak apa. Kerana syarat tetap papan punggung. Yang kata tidur yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tidak tetap 2 papan punggung. Macam mana contoh dia? Contoh dia duduk yang tetap papan punggung. Macam mana cara dia nak tetap papan punggung? Dengan cara macam mana sekali tak kisah. Contohnya dia parking 2 tangan dia. 2 tangan dia ni dia pacak elok kiri kanan. Dia tak akan tertumuh ke depan, tak akan ke belakang, tak akan kiri, tak ke kanan. Memang dia pacak betul. Maka tidak membatalkan wuduk walaupun dia lena. Ataupun cara yang kedua nak tetap papan punggung ini, dia menyandar ke dinding. Menyandar ke dinding ni, dia tidak akan sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap tumuh ke depan. Tidak. Itu dipanggil tetap papan punggung, tidak membatalkan wuduk. Tapi kalaulah tak tetap, sekejap tumuh ke depan, sekejap ke belakang, dan walaupun tak tumuh, asalkan tak tetap saja. Kenapa? Dia kemungkinan, dia ada andaian ataupun kemungkinan untuk keluar angin tanpa dia sedar, ataupun keluar sesuatu benda tanpa dia sedar. Tu ada kebarangkalian ataupun kemungkinan keluar. Itu syarat mesti kita patuh. Yang kedua, sebelum sambung yang kelima. Yang kedua apa dia? Batal wuduk dan batal tayamum. Yang kedua ialah keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Ini kembali balik kepada perkara yang membatalkan wuduk yang telah kita bincang. Ada 4 perkara yang batal wuduk, batal juga tayamum. Perkara yang batal tayamum dengan sebab sakit ada 5, 4 sama dengan wuduk. Kalau keluar sesuatu daripada kubur atau dubur, apa saja sesuatu, kita dah bincang. Sesuatu ni sama ada sesuatu itu ada diri, ada jirim diri, ataupun sesuatu itu dalam bentuk suara, ataupun sesuatu itu dalam bentuk asap. Sesuatu itu sama ada bentuk fizikal, ataupun sesuatu itu dalam bentuk suara, ataupun sesuatu itu dalam bentuk asap, batal wuduk. Keluar, bukan keluar suara saja, bukan keluar fizikal saja, seperti benda keluar, ataupun angin keluar, ataupun asap keluar, isap rokok tiba-tiba keluar kok punggung dia, maka batal wuduk. Isap rokok kalau kok telinga tak standard lagi, itu biasa saja.
Tu biasa tu je. Ini otai ni, dia bukan saja keluar kod telinga, dia kod keluar kod dubu. Tu tak boleh lawan lah. Gen Y tabik sprint. Tak boleh lawan. Batal wudu kalau keluar asap melalui dubur ataupun keluar orang panggil benda melalui dubur. Sama ada benda tu najis ataupun tak najis, tak menjadi isu asalkan keluar benda. Ataupun dia panggil apa? Keluar suara. Dalam kitab Hasyiah Tahrir Syarqawi bagi Syekh Zakaria Al-Ansari, dia sebut secara jelas, walaupun dia panggil orang panggil apa? Orang panggil ghayah, walaupun suara itu suara zikir sekalipun batal wudu. Kalau suara bercakap biasa ni kita kata tak apalah batal wudu. Kalau zikir takkan batal wudu, tetap batal wudu. Tiba-tiba Allah bagi kepada dia, setiap anggota ni boleh bercakap. Cuma Allah tak bagi je di atas dunia ni, Allah bagi kepada lidah saja. Akhirat Allah bagi kepada anggota lain. Kaki boleh bercakap daripada mahsyar kelak. Tangan boleh bercakap daripada mahsyar kelak. Kulit boleh bercakap. Di pada mahsyar kelak Allah tutup lidah kita, Allah khatamkan lidah kita, Allah bagi kepada anggota lain. Kulit dia bercakap, dia menceritakan maksiat yang dilakukan oleh kawan oleh tuan dia. Kulit kita, sebab tu jangan melakukan maksiat, kerana seluruh anggota kita menjadi saksi kepada maksiat yang kita buat. Begitu juga kita kena memperbanyakkan ibadat. Kenapa? Kerana seluruh anggota kita menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi tuan dia melakukan ibadat. Kaki dia menjadi saksi, berjalan ke tempat ibadat, berjalan ke masjid, berjalan ke majlis ilmu. Tangan, kaki, seluruh menjadi saksi di atas perbuatan baik dia. Tiba-tiba atas dunia Allah buka, Allah beri kebenaran, Allah izin. Maksud izin ni dengan kehendak dan iradat, dengan kehendak dan perbuatan Allah Ta'ala. Dubur dia boleh bercakap, dubur dia boleh berzikir. Allah, zikir kalimah Allah pula tu. Adakah batal wudu? Batal wudu. Tu. Yang ketiga, kita sebut ulangan saja tuan-tuan. Yang ketiga, sentuh halaqah dubur dengan ataupun sentuh kemaluan, sentuh faraj dan sentuh zakar dan sentuh halaqah dubur. Tempat kita basuh tu, halaqah dubur. Tempat kita basuh, sentuh itu dengan tapak tangan dan perut anak jari, batal wudu. Dan juga batal tayamum. Batal wudu dan batal tayamum. Ni sentuh dengan tapak tangan dan perut anak jari. Tapak tangan dan juga perut anak jari. Adapun sentuh di belakang tak batal wudu, sentuh di hujung tak batal wudu, sentuh di tengah-tengah tak batal wudu. 3 tempat tak batal wudu, 2 tempat batal wudu. Kena clear. Kena betul-betul spesifik mana yang kata 2 tangan sentuh kemaluan batal wudu, sentuh zakar batal wudu, sentuh farah batal wudu, sentuh halaqah dubur batal wudu. Iaitu 2 tempat saja, 3 tempat tak batal wudu. Mana 2 tempat batal wudu? Tapak tangan dan juga perut anak jari. Perut anak jari ni, ini saja batal wudu. Ni zakar kita sentuh batal wudu. Ini dubur kita tuan-puan, dubur kita sentuh tempat yang kita basuh, yang keluarnya najis, tempat tu wajib basuh, kita basuh dengan tapak tangan kita, batal wudu. 2 tempat batal wudu, tapak dan juga perut anak jari. 3 tempat tak batal wudu, yang pertama ialah belakang tangan, dan yang keduanya ialah di celah-celah jari, dan yang ketiga ialah hujung jari, tidak membatalkan wudu. Tu, jangan pelik tuan-puan. Jangan buat jakung. Ada satu tempat saya mengajar, baru 2 kali mengajar, kena cancel, kena berhentikan segera, tak boleh mengajar. Dia kata ustaz ni pelik. Saya tak pernah dengar lagi. Dia kata perkara yang batal wudu, sentuh belakang tangan tak batal wudu, kemaluan. Saya kata jakun sangat, nampak sangat tak mengaji kitab. Apabila kita cerita detail, kita kata tempat yang batal wudu 2 tempat saja. Memanglah cerita umum. Yang kata tangan sentuh dengan tapak tangan dan perut anak jari yang membatalkan wudu. Sentuh apa? Sentuh kemaluan. Khas, dia panggil sentuh yang khas. Kemaluan dan juga halaqah dubur. Sentuh itu khas. Khas apa? Spesifik tapak dan perut anak jari. Maka 3 tempat tak batal wudu, iaitu sentuh belakang tangan, sentuh dengan celah-celah jari. Ini bukan perut anak jari, celah. Contoh ini zakar anak kita nak basuh, tuan-puan nak basuh, pegang nak basuh. Pegang zakar dengan jari kita, kemudian ambil spray. Tak batal wudu. Ada seorang imam
di satu masjid tepi jalan, tak nak sebutlah masjid mana. Lama dah, cerita lama. Tahun 2003 masa saya duduk belajar di pondok. Masa saya belajar di pondok tu, ada satulah tempat tok guru bagi keluar apa nama ni, mengajar. Masjid tu tazkirah Jumaat. Tapi tazkirah Jumaat di sana, di Kedah ni, tazkirah Jumaat pun dia mengajar kitab. Tempat-tempat yang budaya mengajar kitab kan, mengajar kitab. Bacalah kitab Hidayatus Sabi'ah, kitab Musalli. Bukan kita ceramah saja, ada fakta, jelas, ada kitab. 2 kali saja sempat. Kali ketiga tu, AJK dakwah yang panggil saya, pergi beritahu kat rumah. Minta maaf banyak ustaz. Kenapa kami mesyuarat tergempar semalam? Ustaz diberhentikan segera. Kerana apa? Kerana ajaran yang sonsang. Dia kata, Tok Imam kata, saya tak pernah dengar ni. Ustaz ni mengajar pelik ni. Memang tak pernah dengar. Saya cakap kat AJK tu dah dia tak pernah mengaji. Saya tanya dia, tabut tanya Tok Imam tu berapa kitab yang dia khatam? Yang kata tak pernah dengar. Pasnya kata dia, AJK setahu saya tak ada kitab lagi yang khatamnya. Apa patut tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar lah. Sebab tak pernah mengaji kitab. Nampak tak tuan-tuan? Bahaya. Kalau kita mengaji kitab fiqh sekurang-kurang 1 kitab khatam dari awal kita akhir kita, insya-Allah kita akan bertemu dengan fakta yang jelas yang dijelaskan oleh para ulama. Ada kitab kita ni jelaslah. Saya pun terkejut jugalah. Saya kata, masya-Allah, tak pernah dengar. Yang keempat tuan-tuan, sebelum sama yang kelima. Yang keempat, sentuh kulit. Ini dia am, dia panggil sentuh kulit yang am. Tadi khas. Ini am. Sentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Asalkan kulit dia umum. Tadi khas, spesifik kepada zakar saja. Yang kata tangan, tapak tangan dengan perut nak jari tak boleh sentuh dengan zakar dan kemalu ataupun dan farah dan halqah dubur. Sentuh lain tak apa. Sama ada zakar dia ataupun zakar orang lain, tak kisah. Ini am, umum. Sentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang yakin halal nikah. Ini pun kita dah bincang panjang lebar. Maksud dia kulit yang selain daripada kulit mahram, selain daripada 18 jenis yang kita dah bilan. 18 orang yang haram berkahwin dalam kitab kita ini dah bilan dah. Jadi selain daripada 18, sentuh batal wuduk. Sentuh dengan sepupu batal wuduk. Sentuh dengan anak saudara suami batal wuduk. Anak saudara suami kita batal wuduk, bukan anak saudara kita. Ada pun anak saudara kita tak batal wuduk kerana dia mahram. Tapi itu anak saudara suami kita. Lain, anak saudara suami lain, anak saudara isteri lain. Kalau kita ni semua anak saudara isteri kita. Isteri dengan anak saudara dia itu mahram. Tetapi dengan kita tidak ada kena-mengena. Dia panggil tidak, bukan berambil-ambilan, bukan haram dengan sebab keturunan, bukan haram dengan sebab susuan, bukan haram dengan sebab berambilan. Tidak. Tak ada kena-mengena langsung. Lepas tu orang panggil apa? Orang panggil anak saudara isteri. Nak panggil apa ni ustaz? Anak saudara isteri. Bukan anak saudara kita. Anak saudara kita tak batal wuduk kalau perempuan. Habis. Baik, sambung yang kelima. Apa dia kelima perkara batal tayammum? Tambah satu lagi. Dan kelimanya daripada 5 perkara yang membatalkan tayammum dengan sebab sakit, riddah, na'udzubillahi minha. Adapun wuduk tak membatalkan. Ni riddah ni kalau wuduk dia tak batal. Contohnya dia ambil wuduk siap, dia riddah, kemudian masuk Islam balik, tak perlu dia pergi ambil wuduk lain. Dia boleh sembahyang. Contoh tuan-puan, contoh sahaja, wala'iyadzubillah. Minta jauh. Kalaulah dia murtad, dia dah ada wuduk, kemudian dia masuk balik Islam, dia boleh sembahyang balik. Tak membatalkan wuduk dengan riddah dia. Tu. Dengan syarat dia tak melakukan perkara lain. Dia tak melakukan 4 perkara batal wuduk. Dia hanya riddah saja. Kenapa? Kerana wuduk ini dipanggil taharah qawiyah. Dipanggil bersuci yang qawiyah, yang kuat. Tidak akan hilang dan tidak akan batal wuduk dengan riddah. Itu dipanggil kekuatan air, kekuatan wuduk. Tetapi kalaulah tayammum, dia panggil taharah dhaifah. Dia panggil bersuci yang lemah. Kenapa lemah? Kerana alternatif, pengganti kepada air saja. Pengganti kepada air ini debu. Maka debu oleh kerana dia ganti air, maka dia tak kuat standard air, tidak. Lemahnya dia kalau riddah batal tayammum. Wal'iyadzubillah, kalaulah dia tayammum dengan sebab sakit, tiba-tiba dia riddah, kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadat masuk balik, dia kena tayammum balik. Kerana batal tayammum dengan sebab riddah.
Adapun yang batal tayamum kerana tiada air itu. Baik, habis perkara batal tayamum dengan sebab sakit 5 perkara. Tayamum yang jenis tayamum yang kedua, tayamum dengan sebab tidak ada air. Ada berapa perkara batal tayamum dengan sebab tidak ada air. Ni. Adapun yakni perbuatan yang batal tayamum kerana tiada air itu 6 perkara. Tambah satu lagi. 6 perkara. Iaitu 5 perkara yang tersebut pada batal tayamum dengan sebab sakit, dengan kerana sakit. 5 perkara batal wuduk dengan sebab sakit tadi sama. Orang yang tayamum dengan sebab tidak ada air, dia tak boleh melakukan juga, batal. Cuma tambah satu lagi. Tu. Apa yang tambah? Dan keenam. Tambah satu saja, lain semua sama. 4 perkara batal wuduk, batal tayamum dengan sebab sakit. Tambah satu lagi riddah yang kelima. Orang pun tak ada air, tayamum dengan sebab tidak ada air. Rumah dia tidak ada air, lalu dia pun tayamum. Apa perkara batal tayamum dengan sebab tidak ada air? 6. 5 sama sebab, 5 sama dengan tayamum kerana sakit. 4 tu sama dengan perkara batal wuduk. Tambah satu lagi ialah dan keenamnya daripada 6 perkara yang batal tayamum dengan sebab tiada ada air, mengetahui akan ada air. Mengetahui ni tahu. Dia tahu akan ada air. Ni isu tahu ni sebelum solat, bukan dalam solat. Dalam solat lain. Ada solat di bawah ni. Kes dalam solat lain. Dia tengah solat, tiba-tiba dia tengok lori air lalu. Tu lain. Ni isu dah sebelum takbir, sebelum Allahu Akbar. Mengetahui, yang ni tahu. Tahu ni akan ada air. Tahu ni tahu dengan yakin. Ni standard dalam fiqh. Yakin, dhon, syak. Itu standard dalam fiqh yang kita kena kuasai untuk kita pandai menjatuhkan hukum. Kena tahu itu asas. Yakin ke tidak najis. Yakin ke tidak arah kiblat. Yakin ke tidak masuk waktu. Kena tahu level itu. Itu dipanggil level basic di dalam fiqh yang kita kena kuasai. Supaya tepat apa yang kita sebut ataupun apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita pegang. Pertama, yakin ada air. Yakin ni makna apa? Maknanya kita selalu sebut yakin dengan zam ni beza dia. Yakin ni kita dapat maklumat ataupun info dengan salah satu daripada panca indera kita. Tu dia panggil yakin. Dia panggil apa? Dia panggil idrak maklumat bil musyahadah. Mendapatkan sesuatu ilmu, sesuatu maklumat itu bil musyahadah dengan panca indera kita. Kita tengok, kita dengar, kita sentuh, tu dia panggil yakin. Mana yakin ada air? Bukan orang beritahu, tapi tengok. Tu dia panggil yakin. Baik. Ataupun level kedua. Tadi yakin dia tengok ada air, ataupun dia tengok lori bawa air. Ataupun dia tengok rombongan yang datang masuk kampung dia tu, rombongan yang bawa air. Maknanya ada air, walaupun sedikit, batal tayamum dia. Kena ambil air, kena guna air, tayamum, ambil wuduk. Walaupun sedikit, walaupun air itu separuh aja boleh ambil wuduk dia. Contohnya, air yang lebih itu yang ada pada diri dia ni, hanya sempat basuh muka saja. Tangan hingga siku tak cukup. Basuh kepala, sapu kepala tak cukup. Basuh kaki tak cukup, batal tayamum. Kenapa? Kerana dia kena tayamum walaupun ada satu sudu air. Walaupun air ni sikit sangat ada ni, hanya separuh muka saja boleh basuh. Separuh lagi tak boleh basuh. Wajib dia kena ambil wuduk. Selebih itu tak boleh basuh, itu kerana tidak ada air, baru boleh tayamum. Tak boleh tayamum terus dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i sekira masih ada air walaupun sedikit. Dia tetap panggil ada air. Tak boleh kata tayamum kenapa ni? Kerana tidak ada air. Ini ada air satu sudu ni. Dia kata satu sudu mana cukup. Tetap kena guna satu sudu. Kerana dinamakan ada air. Guna untuk apa? Untuk ambil wuduk. Separuh ambil wuduk, maka diteruskan dengan pengganti dia tayamum.
Tu cara mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita dah bahas dulu di awal dulu, tuan-puan mengaji sebelum daripada ni, tak ada air ni ada dua. Maksud tak ada air ni, pertama, tidak ada air secara realiti yang sebenar. Memang tidak ada air langsung walaupun satu sudu. Kalau ada air satu sudu, guna satu sudu dulu, barulah kita boleh tayammum. Tak ada air yang kedua dinamakan tidak ada air sekiranya air ada, tidak ada air pada syar'i nama dia. Pertamanya tidak ada air secara hakiki, secara realiti, tidak ada air langsung. Yang kedua, tidak ada air pada syar'i, nisbah syarak. Walaupun ada air, tapi air itu digunakan untuk keperluan yang wajib, maka dianggap tidak ada air. Ada air, contoh air ini untuk keperluan wajib diri dia. Untuk apa? Untuk minum. Untuk minum diri dia, untuk minum anak isteri dia, ataupun untuk ambil untuk apa? Untuk beri minum kepada makanan yang binatang yang muhtaram, dianggap tidak ada air pada syarak. Contoh kita ada sebotol saja. Sebotol ni untuk minum diri kita, untuk minum anak isteri kita. Ataupun ada satu baldi lagi. Satu baldi ni untuk minum binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan di sisi syarak. Binatang kita bela, kucing kita, kambing kita, ayam kita, itik kita, contoh. Suasana tidak ada air. Ada air tapi bekalan untuk cukup binatang ternak kita, dipanggil binatang yang muhtaram. Maka air itu walaupun ada untuk keperluan diri, anak, isteri dan juga binatang muhtaram, dianggap tidak ada air. Boleh tayammum. Boleh tayammum. Baik, ataupun zon. Apa maksud zon, tuan-puan? Standard yang kedua. Pertama yakin, standard yang kedua zon. Zon ini berat sangkaan hati. Dengan sebab ada usaha. Kenapa jadi berat? Kerana ada something ataupun sesuatu yang boleh dijadikan dalil ataupun tempat kita pegang untuk kita kata ada air. Itu dipanggil zon, pemberat hati kita. Kalau tidak ada langsung pemberat, agak-agak, itu bukan zon, itu dipanggil syak. 50-50 syak. Boleh jadi ada tak satu benda yang kita boleh pegang jadi berat belah ada air? Tidak ada. Ni mana contoh dia? Ada satu lagi, peringkat yang ketiga, ataupun waham. Waham ni dia lebih bawah daripada syak. Kalau syak 50-50, waham ini tak sampai 50, hanya separuh daripada 50, hanya 25% waham. Nak kata 50 pun tak sampai. Tu dia panggil boleh jadi tu. Kalau syak 50-50, masuk dak waktu, masuk dak waktu, masuk dah go, tak berani. Boleh, nak kata masuk, boleh jadi tak masuk. Tu dipanggil 50-50. Ada sesuatu pemberat yang dia pegang, boleh dalil, pemberat itu dipanggil dalil, usaha itu dipanggil dalil. Dia kata, masuk dah waktu ni. Mana? Kenapa masuk waktu? Kita tanya dia, agak-agak Ji, kenapa Ji kata dah masuk waktu ni? Jam pun tak ada, radio pun tak ada, tak ada siapa pun nak tanya orang ni. Dia kata, biasanya selepas saya sembahyang maghrib, saya akan wirid. Selepas saya wirid, saya akan baca Quran satu surah Baqarah. Biasa saya baca Quran satu surah Baqarah, akan masuk isyak. Maka bacaan Quran dia itu dijadikan dalil usaha dia, sebagai dalil dia, tempat ia dipegang, kata masuk waktu. Maka yang memberatkan hati dia masuk waktu, tak bukan 50-50, ialah usaha. Apa usaha dia? Bacaan Quran itu. Dia dah biasa buat. Memang amalan dia setiap hari malam Jumaat, saya akan wirid selepas sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib saya wirid, selepas saya wirid saya sembahyang qabliyah, selepas sembahyang qabliyah saya akan solat, saya akan baca Yasin. Selepas habis surah Yasin, biasanya masuk isyak. Tiba-tiba satu hari dia tidak ada jam, tidak ada orang nak tanya, tidak ada dengar azan, tengok suasana pun mendung, tak tahu masuk isyak ke tidak lagi. Kalau suasana tak mendung, dia boleh tengok apa nama ni, fajar, hilan fajar merah, hilan mega merah. Tak boleh tengok. Maka dia nak berpegang kepada apa masuk waktu? Kepada zon hati dia. Nak zon ini mesti ada usaha. Usaha itulah dijadikan dalil untuk memberatkan hati dia.
untuk nak cenderung hati dia belah masuk waktu, mesti ada dalil. Maka dalil itu mesti kena buat eksperimen. Apa dia dalil? Boleh dijadikan apapun dalil setelah dia eksperimen. Contoh dalilnya ialah zikir dan juga baca Quran. Maka apabila baca Quran itu sebagai dalil untuk memberatkan hati dia masuk waktu, sah dia sembahyang dalam suasana yang tidak ada jam, tidak ada dengar wa'azam, tidak ada orang untuk dia tanya, dan suasana pemendung tak boleh tengok ria secara ria, nak tengok mega hilang tak hilang lagi, maka sah dia sembahyang berpandukan kepada bacaan Quran sebagai dalil untuk memberatkan hati dia. Orang panggil level apa? Zon, bukan yakin. Bukan yakin, zon. Okey, settle zon. Waham ini, waham dia bukan 50-50. Kalau 50-50 syak. Kalau dia tidak ada dalil, boleh jadi masuk ni, boleh jadi masuk. Tak, itu syak. Sama berat. Masuk dengan tak sama berat. Itu 50-50. Kalau berat tak masuk, dia panggil waham. 25% je. Tu waham. Ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, dia panggil berat. Berat tak sampai ragu-ragu. Tu waham. Kalau dari segi persennya 25%. 50% itu dipanggil syak. Tambah 25% lagi jadi 75% itu zon. Tambah 25% lagi jadi 100% itu yakin. Yakin. Kenapa yakin? Dia tengok sendiri. Dia tengok takwim, dia tengok jam, dia dengar wa'azan, ataupun dia tengok mega-mega hilang. Itu dia panggil yakin masuk waktu. Kenapa? Kerana dia dapat sesuatu info dengan panca indera dia, dengan telinga dia. Dia dengar azan. Dia dengar orang cerita. Orang cerita tu mereka mendengar orang azan. Tu. Ni zon. Ataupun syak. Ataupun waham akan dapat air. Seperti, mana contoh? Ia lihat qafilah. Qafilah ni rombongan yang datang. Dia tengok ada orang rombongan bawa air. Maka tu yakin lah. Dia tengok orang bawa air. Yakin ada air, batal tayamum dia. Atau ia lihat pokok hujan awan. Azan. Pokok hujan tu sebagai dalil yang kata mungkin akan turun hujan, batal. Walaupun tak yakin lagi, zon dah batal tayamum. Sebab tayamum kerana tidak ada air. Tu. Atau ia lihat pokok hujan. Yang ni tengok apa pokok hujan tu? Awan mendung. Tu. Awan yang tebal pada hampir dengan orang yang tayamum tu. Tu. Ataupun alam-alam, yakni fata morgana. Dia sangka air, dia tengok jauh macam kita tengok orang panggil apa tu? Kita tengok kelip-kelip tu. Kelip-kelip tu dia panggil fata morgana. Apa? Alam-alam ni bahasa tua. Maksud dia kita tengok waktu panas terik, kita tengok cahaya di atas jalan raya ni, dia nampak macam air. Alam-alam ataupun alur-alur ataupun ikum karun dia panggil. Ataupun dia panggil fata morgana. Dan pada bahasa Arab disebut apa? Ababun ataupun sarabun, iaitu panas mengkarun. Panas tu dia nampak macam kelip-kelip jauh, kita nampak macam ada alur, ada air. Itu pun dipanggil waham. Waham ada air. Artinya kelip-kelip panas di tepi pohon kayu nampak bergolak-golak semacam air. Nampak saja macam air, bukan air, bukan zon pun, waham saja. Tu. Dan ia sangka air. Tapi dia kena sangka air lah. Kalau dia tahu tak sangka, tu fata morgana je tu. Itu tak batal tayamum. Batal tayamum kerana yakin dan zon saja. Waham ni ada syarat dia. Yang kata syarat waham ini, syarat yang kata dia tengok jauh kelip-kelip panah ni, dia sangka tu air. Kalau dia tak sangka air, tak batal tayamum. Batal tayamum dengan yakin dan waham saja, dengan zon saja. Tu. Maka batal tayamumnya. Batal tayamum dengan yakin, dengan zon ataupun dengan waham.
Waham ni sekiranya dia sangka panah kelip itu ada air. Adapun jika tahu bukan air, tu kelip-kelip saja, maka tiada batal tayamumnya. Tayamum orang yang tayamum seseorang tu. Ataupun batal tayamum juga dia yakin ada air ataupun dia waham ada air. Ni ataf pada kata mengetahui akan ada air. Ataupun yang kedua batal tayamum juga selain pada yakin ada air ataupun waham zon ada air. Ia seseorang itu dapat air sedikit. Kalau dia dapat air sedikit, satu sudu saja air, satu gelas ni dah boleh wuduk dah. Satu sudu lah contoh. Tiada cukup, yang kata sedikit tu tiada cukup buat mengambil wudu. Mana contoh sedikit tu tak cukup ambil wudu tu? Seperti satu cawan air. Ada satu cawan saja orang bagi kepada dia, orang heboh kepada dia satu cawan. Ada rombongan datang yang bagi heboh kepada dia, satu cawan air saja, tak cukup satu gelas air pun. Tak cukup satu botol air kecil pun tak cukup. Bagi satu gelas air saja, maka batal tayamumnya. Kenapa batal tayamum? Kerana wajib dia ambil wuduk dengan air yang ada. Itu dinamakan ada air. Walaupun air satu cawan tu sempat basuh anggota muka saja, tak sempat basuh tangan hingga siku, tak habis. Kalau basuh pun satu belah saja, belah kiri tak cukup, kerana satu cawan saja. Maka wajib ambil air itu, air sedikit tadi wajib bukan sunat. Itu batal lah tu. Batal tayamum. Maka wajib ambil air itu, air sedikit itu, basuh niat mengangkat hadas. Basuh muka, niat mengangkat hadas, yang ni mengangkat hadas kecil ataupun niat mengambil wuduk. Setakat yang cukup. Basuh tu setakat anggota yang dapat, yang cukup. Maka ia seseorang tadi tayamum pula, baru dia tayamum kerana tak ada air. Tu. Tayamum kerana sebab tidak ada air. Bukan tayamum dengan sebab sakit. Masalah habis kita ekspreskan tuan-tuan, yang ini mudah saja dan dia panggil apa? Sebagai tambahan ilmu kepada kita, walaupun jarang-jarang kita buat. Lepas tu para ulama kita pesan selalu, tuan guru saya selalu pesan, belajar ini yang pertama kena setting niat bagi cantik, untuk dapat ilmu dan dapat pahala perfect. Tu selalu. Ini kelebihan tuan guru kita ni, dia selalu ingatkan pada kita, motivasi kepada kita, supaya kita sentiasa betul niat kita. Sebab nak pastikan kita dapat ilmu dan dapat pahala perfect ini, kalau tak dapat ilmu, pahala tetap dapat pahala sempurna. Tuntung kalau kita setting betulkan niat. Dan anugerah Allah Ta'ala dia bagi ilmu pada kita, kepahaman ilmu, anugerah. Kalaulah Allah tak bagi pahaman ilmu cantik, dia bagi separuh supaya kita ilmu. Tak bagi perfect pun ilmu pada kita, tak faham cantik pun, tapi kita dah dapat pahala perfect. Kena setting. Sebab kadang-kadang orang apabila dia benda yang tidak ada kaitan dengan dia, tidak ada interest ataupun tidak ada kepentingan dia, maka dia tak belajar. Itu hilang ilmu tu. Macam tayamum. Kita bila kita duk belajar tayamum ni, bila nak buat? Tu. Bila nak buat duk belajar tayamum ni? Tunggu sakit dululah. Sakit boleh nak belajar. Dia syarat ni sedia awal. Cari ilmu sebelum sakit. Apabila sakit, tak perlu dah tanya orang. Ni sakit pun nak telefon ustaz. Tu jam tu. Ustaz saya accident. Lepas tu nak tanyalah tayamum ni. Susah. Nak pergi hospital lagi. Balik hospital nak kena tayamum. Lepas tu pula nak tayamum tak reti. Nak kena call. Nasib baik sekarang ni mudah ada call. Dulunya nak kena pergi cari guru. Bulan-bulan cari guru kalau dulu. Berjalan kaki pula tu dulu. Tak ada transport dulu. Hemah orang dulu dengan zaman kita tuan-tuan, Masya Allah hebat. Tak boleh banding. Hemah orang dulu pergi cari ilmu berjalan kaki. Hebat sikit tu naik basikal. Naik basikal tu kehebat. Basikal tu zaman Piramli tu. Tu hebat tu, macam merch zaman kita ni. Tu guru saya tak ada basikal dia. Basikal tak ada, dia tu jalan kaki je. Jalan kaki gitu temu tok guru kilik kita. Tu orang guru cicik ni nak boleh sampai ke Tok Kenali tu bulan jalan kaki. Daripada Kedah sampai ke Kelantan berbulan. Kedah sungai belentara dia kata.
Sungai Gerik masa tu tak ada jalan lagi. Kalau ada jalan macam hari ni, jalan kaki tu bukan takut apa. Apa nak takut jalan kaki? Kok jalan raya kalau pada hari ni. Dulu tak ada jalan raya. Dia kata redah Sungai Gerik tu, sungai ni apa panggil Pekalong Hulu tu kan. Redah. Tunggu apa nama ni, tumpang perahu. Kena tumpang. Tunggu mana ada perahu. Nak tumpang naik. Nak ni jalan kaki. Dia pun tak ingat berapa bulan, dia kata tak ingat, tapi makan masa bulan-bulan baru sampai di Kelantan jalan kaki. Hebat kita akak serenda awal. Saya daripada Kelantan pergi ke mengaji di Kedah, tuan-puan, rasa hebat, rasa jauh. Walah pergi dengan kenderaan rasa jauh. Bukan ulang alik. Pergi daripada Kelantan tu tinggal kampung, pergi ke Kedah, duduk. Balik 2-3 setahun dulu masa duduk pondok dulu, setahun 2 kali je balik. Kita rasa tu jauh dah. Orang dulu jalan kaki je pergi. Jalan kaki je pergi. Sebab tu saya ni antara Tok Guru Layan hebat sikit sebab saya orang Kelantan. Dia kata dulu aku pergi di Kelantan. Pergi cari ilmu. Lah ni dia kata Kelantan pergi cari. Tu dia kata saya ni lain sikit lah. Sebab tu boleh jadi anak angkat dia, Tok Guru Jomah. Tapi bukan Tuan Guru Cik. Tuan Guru Cik saya tak lama. Pengarang kitab kita ni Tuan Guru Cik. Saya tak lama lah mengaji. Tapi sempatlah mengaji. Ambil berkat. Tu hebat tuan-puan. Kita dengar sejarah dia pun menjadi merangsangan motivasi pada kita. Apa yang dia selalu niat? Pertama dia kata niat belajar ini ada 7 niat ke 8 niat. Tapi kita ambil asas dia. Niat belajar dia kata kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bulat. Pertamanya kerana perintah wajib. Wajib belajar. Bukan sunat dah. Sebab apa? Sebab ini ilmu kita nak guna apabila kita sakit. Maka wajib belajar. Semata-mata kerana wajib. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala wajib. Cantik niat kita, ikhlas niat kita semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan yang lain, bulat mata kerana Allah, akan dapat pahala perfect. Pahala akmal dia panggil. Pahala yang penuh. Pahala ikhlas. Walaupun tak faham pun. Bukan faham tuan-puan mengaji ni faham anugerah Allah Ta'ala. Saya mengaji kitab ni banyak kali khatam. Dengan Tuan Guru pengarang sendiri, saya mengaji tak khatam. Ambil berkat saja. Dengan Tuan Guru Jomah, saya khatam 3 kali. Kali pertama khatam, tak faham. Mungkin kita bukan untuk genius. Untuk D. Lepas tu khatam kali kedua, nampak sikit. Khatam kali ketiga, clear. Saya khatam pula di pondok dengan Tuan Guru, dengan Ustaz Ibrahim, murid muda dia. 2 kali. Bukan nak kira bilan. Jangan kira bilan tuan-puan. Jangan. Bukan kira bilan. Orang hari ni duduk bangga. Mengaji buat apa? Niati musalli. Saya khatam 3 kali. Duduk kira khatam. So baca. Litapukan dia baca. Bukan kira khatam. Kira dia baca tu. Dia faham isi kitab itu. Dan dia boleh baca dengan cantik. Walaupun sekali dia khatam. Tak apa. Jangan tak khatam. Tu lain macam. Tak khatam. Saya tak khatam. Saya boleh baca. Jangan tuan-puan. Lagi awal lagi tu. Jangan ngaji macam tu. Kena lagi awal. Itu syaitan. Dia tak mengaji. Tapi dia boleh baca dengan baik. Cantik saya baca. Tu jangan. Tok Guru dia syaitan. Tak mengaji. Dia nak hurai macam mana? Satu-satu fakta. Satu-satu murak. Satu-satu perkataan itu. Dia rasa diri dia. Nafsu dia. Hurai lagu ni rasa. Itu dia panggil baca dengan nafsu. Menjadi kesalahan. Kita nak bukan baca dengan nafsu. Baca dengan apa yang kita terima daripada guru. Amanah kita terima daripada guru macam tu, macam itulah kita bagi kepada murid kita. Itu dia panggil keaslian ilmu, terjaga. Cuma gaya persembahan kita tak apalah, itu sesuailah dengan zaman, gaya penyampaian, gaya huraian. Tapi inti apa yang kita ambil daripada guru. Tu bukanlah nangan betul. Ada setengah orang betul juga, tak boleh nak ubah sikit pun. Lenggok-lenggok guru dia pun kena ambil juga. Dengan batuk guru dia pun kena ambil. Tu dia. Baru sambung. Dia ambil sebiji. Bukanlah sebiji fotostat. Kalau kita mengaji di pondok ni tuan, dia ada lenggok dia. Lenggok tu guru tua kan, dia ada lenggok dia. Lepas tu baca slow-slow. Slow tu suara apa nama dia punya rentak slow. Tak payahlah fotostat tu. Tapi kalau nak fotostat pun boleh lah. Tak nak ceritanya, janganlah taksub siapa tak boleh ubah langsung. Ada orang saya terjemah, ada orang tegur perterjemahan saya. Ini dia taksub. Dia kata
Saya kata Allah Ta'ala ini, sifat Allah Ta'ala ini, kita, metodologi kita mengenal Allah melalui sifat. Lalu saya ni bahasa moden, saya kata sifat itu bahasa Arab. Lalu terjemahan dia ciri lah, walaupun tak tepat sangat, tapi nak kata orang hari ni mudah faham. Ada orang tegur, dia kata tak berapa cantik, jangan guna ciri ustaz. Sebab ciri untuk manusia. Jangan guna. Kekal sifat. Lepas tu saya kata sifat tu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Dah nak terjemah Melayu, tak payah terjemah lah. Dia kata Melayu, guru kita terjemah dah. Memanglah tu guru kita tak terjemah. Orang dulu dia faham sifat tu apa dia. Zat tu apa dia. Zat tu diri. Sifat tu apa? Sifat tu menupan diri. Apa dia yang menupan diri tu? Ciri. Jangan sebutlah ciri. Dia tak bagi sebut. Tak masuk sangat. Duk berkelahi juga sama-sama mengaji pun. Dia moden. Tak boleh, dia tak bagi nak modernkan. Payah kan tuan-tuan, tak bagi moden ni. Tak boleh lah siapa kalau kata jumuk marah pula. Jangan kata jumuk. Apa pula jumuk ni? Tak boleh pula. Kena sesuai lah ikut zaman. Tak salah ciri. Kerana terjemah Arab kepada Melayu. Apabila ciri, orang nampak lah sikit. Sifat 20. Sifat 20. Tak jeliga dalam hati dia. Dia panggil takfil. Main sifat menupan zat. Sifat menupan zat. Sifat tak boleh bercerai daripada zat. Sifat tu apa dia? Sifat lah. Tak faham lagi. Dia menupan zat. Tak boleh terjemah. Kalau terjemah ciri, tak boleh lah ciri tu manusia. Pulak dah. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Ingat settle betul-betul kita niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Barulah Allah bagi pahala full. Pahala tu nilai tinggi. Sebab ulama kita ni tuan-tuan, kenapa dia sanggup habis masa dengan ilmu syarak? Maksud ilmu fardu ain. Walaupun dia pakar, dia tahu nilai tinggi. Dia boleh ajar ilmu tafsir hadis, tapi dia utamakan ilmu fiqh, utama ilmu tasawuf, ulama ilmu akidah. Kenapa dia tahu nilai ilmu fiqh tak sama dengan nilai ilmu tafsir? Nilai ilmu akidah tak sama dengan nilai ilmu tafsir. Dari segi value ataupun nilai pahala. Sebab tu dia tak tinggal. Walaupun dia baca tafsir Jalulullain, tafsir Nur Yaqin, tafsir Nur Ihsan, dia baca. Tetapi tonggak induk ini, benda yang nilai tinggi ni, dia tak akan lepas. Kenapa? Kerana kita nak collect pahala semaksimum mungkin. Tu. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita betulkan niat, syarat untuk Allah beri ilmu. Sebab itu kalaulah tak faham, Tok Guru tak kata cek balik kita punya niat. Kerana syarat untuk Allah beri kepahaman kepada kita, anugerah kepahaman kepada kita, kena betulkan niat. Betulkan niat untuk dapat pahala, betulkan niat untuk syarat untuk Allah anugerahkan kepahaman yang cantik. Tu. Satu lagi tuan-tuan, kepahaman ini datang daripada guru yang orang panggil apa? Bersanad. Sebab tu kenapa tekan sangat. Tuan Guru Cik ni dia sangat tekan belajar dengan orang yang belajar. Jangan, sebab tu halusi cari guru, dia kata. Cari guru ni biar kita tahu latar belakang guru dia mengaji dengan siapa. Kita jangan hidden. Jangan kita terhidden. Tersembunyi siapa guru dia. Tak kenal pun siapa guru dia. Kita kena tahu siapa guru dia. Biasanya tuan-tuan orang ni kalau ada guru yang walaupun guru 20-30, tapi dia akan ada guru yang orang panggil yang boleh membentuk karakter dia, yang membentuk minda dia, yang dia akan ulang. Walaupun dia guru ramai guru, tapi dia akan selalu sebut guru dia. Tapi kalau orang tak pernah sebut guru dia, something wrong. Pada apa? Pada ilmu, sanad keaslian ilmu dia ambil daripada guru ke guru. Itu penting. Kenapa? Kerana kata para ulama, keberkatan ini ada pada guru yang mengambil ilmu daripada guru ke guru. Memudah untuk kita faham. Dia beza. Dan memang dia pengalaman saya tuan-tuan, sebelum saya bertemu dengan tuan guru ni, saya dah ramai di Kelantan tu pindah ke pondok ni, dah pindah ke guru ni, ke masjid-masjid ni, tapi rasa ketidakpuasan hati tetap rasa ada. Nak mencari guru lagi, sehingga bertemu dengan dia, kita rasa puas hati. Dan apa yang dia ajar mudah faham. Tunggu je cik. Apa yang dia ajar mudah faham. Rupanya apa dia cerita memang keberkatan. Dan tunggu je cik ni tuan-tuan, dia ilmu dia, sanad dia sangat jelas. Guru dia semua satu perguruan, iaitu Tuan Guru Abdullah Fahim. Pada era yang sama ni tuan-tuan, mereka ini bersatu batch. Abdullah Fahim
Base dia ialah Tok Kenali, perguruan di Mekah. Dan base Tok Kenali ni ialah kawan Tok Kenali, kawan Abdullah Fahid. Nama dia lah Tok Bermi. Tok Bermi ni jago fiqh yang berada di Fatani. Sebab itu Tok Kenali, dia cerita pada anak murid dia, sambung mengaji lagi, dia kata dengan kawan aku di mana? Di Patani, nama dia Tok Bermi. Ni jadi fiqh Tok Bermi, fiqh Tok Kenali, walaupun agak beza dua ni, tapi insya-Allah puas hati. Kita ni bau-bau saja tuan-tuan. Bau-bau bacaan saja. Sebab apa? Sebab kebetulan sanak kita, networking kita dengan Tok Kenali. Tuan Guru Cik ni dia memang nak murid Tok Kenali, dan Tok Kenali ni murid kesayangan kepada Syekh Ahmad Fatani yang pengarang kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Sebab itulah kitab Matlaq ini, kalau nak betul-betul berkat, tuan-puan cari sanak yang rapat, orang yang pernah mengaji dengan pengarang dia Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ismail. Tu. Dan kita sambung tuan-puan, masalah jika ada di dalam sembahyang. Habis masalah, kita nak selesai ke malam ni. Jika ia di dalam sembahyang. Ni masalah apa ni tuan-puan? Kes orang yang masuk di dalam sembahyang boleh batal tayamum. Tadi tak solat lagi, batal tayamum awal. Dia tak boleh solat, kena tayamum balik baru solat. Ini dia dah solat, tengah solat batal. Batal tayamum, bukan batal wuduk, batal tayamum. Jika ia seseorang yang tayamum tadi di dalam sembahyang. Dia duduk tengah sembahyang. Iaitu yang kata dalam sembahyang tu kena clear. Yang kata dalam sembahyang tu bila? Tu. Yang nak kata nama dalam sembahyang tu, adakah rakaat pertama? Adakah rakaat kedua? Adakah rakaat ketiga? Tidak. Iaitu selepas sempurna takbiratul ihram. Panggil dalam solat lah. Sama ada rakaat pertama, sama ada rakaat kedua, sama ada rakaat ketiga, sama ada duduk tahiyat akhir. Sebelum salam, orang panggil dalam solat. Ataupun bahasa kita panggil tengah sembahyang. Mula kira bila orang sembahyang ni, mula kira sempurna takbiratul ihram dia. Bila nak kira sempurna takbiratul ihram? Sempurna baca ra. Allahu akbar, bar sempurna. Kalau doa Allah lagi tak solat lagi, tak sempurna lagi. Allahu akbar, bau belum bar, tak dinamakan dia dalam sembahyang. Tak mula sembahyang lagi. Kenapa? Kerana mula sembahyang diambil kira pada sempurna lafaz ra. Baru mula sembahyang. Dan bila dia akhir sembahyang, sempurna lafaz kum pada lafaz salam yang pertama. Assalamualaikum, tak keluar sembahyang lagi. Kum baru keluar. Apabila kum baru keluar, warahmatullah, dia dah berketuk tupan keluar suatu, tak membatalkan sembahyang dia. Kerana warahmatullah itu sunat. Lepas warahmatullah baru keluar sesuatu, barulah dia terkentut, maka tidak menjejahkan sembahyang dia. Kenapa? Kerana dia dah keluar sembahyang. Warahmatullah itu sunat, pahala yang sunat. Dan juga salam kedua juga sunat. Sunat dengan syarat dia tak batal lagi. Kalau dah terkentut selepas kum, maka tak sunat salam yang kedua. Kenapa? Kerana nak melakukan perbuatan sunat mesti ada wuduk. Tak sunat dia salam kedua. Kalau dia buat juga tuan-tuan, haram melakukan ibadat yang fasidah. Dia tahu dah, dia terketuk, tiba-tiba bagi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Makruh. Bukan haram, bukan haram melakukan ibadat fasidah, kerana dia dah keluar ibadat. Kalau dia salam juga, hukum dia apa? Hukum dia makruh. Makruh. Makruh dia salam yang kedua. Kenapa? Kerana dah tidak ada wuduk, dah keluar daripada sembahyang dan dia tidak ada wuduk. Dan dia terus dengan wirid tanpa wuduk juga makruh. Doa tidak ada wuduk juga makruh. Maksudnya harus serta makruh. Bolehlah cerita boleh, tak ada masalah apa, boleh, tapi makruh. Makruh tu maknanya tidak ada pada. Tu. Jika ia di dalam sembahyang, iaitu yang kata dalam sembahyang ni selepas sempurna takbiratul ihram.
Yang kata sempurna takbiratul ihram apa dia? Setelah sempurna lafaz ra pada akbar. Dan sebelum sempurna salam yang pertama. Sebelum sempurna lafaz kum. Tu. Maka ia seseorang tayammum kerana tidak ada air tu dapat air. Duduk tengah solat dapat air. Ataupun waham dapat air. Pertama yakin ada air ataupun waham dapat air. Padahal sembahyang itu wajib ulang. Status sembahyang dia wajib ulang. Dia sembahyang dalam keadaan tayammum, dan tayammum dia ini tayammum yang wajib ulang. Tayammum dengan sebab tak ada air. Tayammum dengan sebab tak ada air ni tuan-puan, ada ketika tak wajib ulang, ada ketika wajib ulang. Macam mana yang tayammum dengan tidak ada air wajib ulang? Tu. Seperti sembahyang tempat yang ghalib ada air. Negara dia ni tuan-puan, negara yang ghalib ada air. Maka kalau negara yang ghalib ada air, kebetulan ketika tidak ada air, dia solat dengan tayammum, maka hukum solat dia itu wajib qada. Kalaulah ghalib ada air, wajib qada. Kalau ghalib tidak ada air, tak wajib qada. Nak hukum macam mana ghalib ada dengan ghalib tidak ada air? Kalau ghalib ada air, negara dia ghalib ada air, kebiasaan ada air, maka wajib qada. Kalau memang negara dia ini kebiasaannya tidak ada air, tak wajib qada. Sembahyang dengan tayammum walaupun ada air, tak wajib qada. Nak hukum ada air dengan tidak ada air, ni di sebelah dia akan cerita. Di sebelah muka surat last sekali itu dia akan cerita ada air dengan tidak ada air. Maka kalaulah duduk tengah solat, dalam solat dapat air, yakin dapat air ataupun wahan ada air, sedangkan status solat dia wajib qada. Kenapa wajib qada? Kerana negara dia ini negara yang ghalib ada air. Tu. Maka batal tayammum dan batal sembahyangnya, batal tayammum dia kalau duduk tengah solat ada air. Dan status dia pula wajib qada solat dia. Kenapa wajib qada? Kerana dia berada pada negara yang kebiasaan ada air. Nak kira macam mana kebiasaan ada air ni, iaitu 12 bulan itu 7 bulan ada air. 7 bulan ada air. 5 bulan sahaja tidak ada air. Maka kalau banyak belah ada air negara dia ini, 12 bulan itu 7 bulan ada air, 5 bulan sahaja tidak ada air, maka dikira ada air. Apabila dikira ada air, ketika sembahyang tu, ketika kebetulan bulan yang tidak ada air, dia solat, maka wajib qada. Wajib qada. Di sebaliknya, kalaulah status negara itu ada air, tidak ada air, 7 bulan tak ada air, hanya ada air 5 bulan saja, maka negara itu dipanggil negara yang tidak ada air. Apabila semayang ketika tidak ada air, semayang dengan tayammum, tak wajib qada tayammum dia. Tak wajib qada walaupun ada air. Kenapa? Kerana negara dia negara yang ghalib tidak ada air. Adapun jika sembahyang itu tiada wajib ulang, tak wajib qada. Seperti, kenapa tak wajib qada? Seperti sembahyang pada tempat yang ghalib tidak ada air. Negara yang dia duduk ni negara yang ghalib tidak ada air, kebiasaan tidak ada air, maka tiada batal sembahyangnya dan tayammumnya walaupun dia tengah solat ada air. Tak wajib qada. Tak batal sembahyang dia, tak batal tayammum dia, teruskan sembahyang, siapkan sembahyang. Ini kekuatan dia pada tahap negara itu ada air ataupun tidak ada air. Tu. Maka tiada batal sembahyangnya dan tayammumnya, tayammum seseorang tadi. Maka apabila sudah berisalan yang kedua, baru batal tayammumnya. Tu. Tak batal tayammum tengah sembahyang tu. Bila batal tayammum? Maka apabila sudah berisalan yang kedua, baru batal tayammum. Tak boleh nak guna lagi tayammum tu untuk lain-lain kegunaan. Tak boleh nak guna untuk sembahyang sunat. Tak boleh dah. Kenapa? Dah ada air dah. Tapi di tengah solat tadi, tak apa, teruskan, siapkan. Tu jangan lepas solat dah ada air dah, dia kata boleh lagi sembahyang sunat ni. Dah ada air dah, tak boleh. Tu batal tayammum.
Bila batal tu? Batal tu kelepas salam yang kedua. Selepas sembahyang tu baru batal. Batal tayamum. Bukan batal solat, batal tayamum. Maksud apa? Maksudnya tayamum tadi tak boleh guna untuk tujuan lain. Untuk tujuan sembahyang sunat. Jangan guna untuk tujuan sembahyang sunat. Asal dia kalau tayamum tak batal, dia boleh guna lagi untuk tujuan sunat. Hanya tak boleh gunanya satu tayamum satu fardu. Tapi sembahyang sunat boleh. Kalaulah dia niat, ini isu sembahyang tidak ada air. Tak apa, sembahyang tak ada air. Sembahyang sakit tu dah ada 3 niat. 3 standard niat. Mengharukan sembahyang fardu, mengharukan sembahyang sunat, mengharukan satu Quran, 3 cara niat, 3 standard niat. Kalau sakit, ini kerana tidak ada air. Kalaulah dia tayamum kerana tidak ada air ni, contohlah sama juga standard. Tayamum kerana tidak ada air mengharukan sembahyang fardu, hanya boleh satu fardu dan beberapa sunat. Berapa banyak sunat boleh. Tapi apabila batal saja tayamum, tak boleh. Tak boleh sembahyang sunat. Tapi dalam solat tak batal. Kenapa tak batal? Kalaulah negara yang dia berada itu negara yang wali ada air, walaupun tengah solat ada air, tak batal. Silap. Kalau negara dia tu negara wali ada air, tengah solat ada air, batal. Tapi kalau negara dia negara yang tidak ada air, tengah solat, kalau ada air pun sekalipun tengah solat, tak batal, teruskan. Bila batal? Apabila lepas bagi salam. Bermula tempat yang ghalib air itu ada dalam setahun 7 bulan atau lebih ada air. 7 tahun. Dalam setahun tu dia kira 7 bulan. 7 bulan atau lebih. 8 bulan, 9 bulan ada air. Dan tempat ghalib tiada air itu dalam setahun 7 bulan atau lebih itu tiada air. Tu. Dan tempat yang bersamaan 6 bulan ada air dan 6 bulan tiada ada air, maka hukumnya semacam ini, sama tempat yang ghalib tiada ada air. Dia kalau sama 6 bulan tidak ada air, 6 bulan ada air, dia dikira tempat itu tidak ada air. Dia bukan berat belah ada, tidak. Berat belah tidak ada. Suci daripada najis masuk tajuk baru. InsyaAllah kita akan bahas kelas yang terakhir kita pada hari Selasa keempat, insyaAllah. Kelas kita sebulan 3 kali. Khamis pertama, Khamis kedua, Selasa keempat. Lepas Isyak. Khamis pertama dengan Khamis kedua dia mula lewat setupan. Selepas saya ada kelas di surau Ibtidaiyah Batu 13. Jadi lepas sana baru datang sini. Sebab tu tuan-tuan kena tunggu lama sikit. Tapi hari Selasa keempat, dia terus lepas maghrib, lepas Isyak terus. Tercepat. Hari Selasa keempat cepat. Sebab saya baca kitab maghrib di sini, lepas solat Isyak, Qabliyah, selepas solat Isyak, Ba'diyah, terus kita mula. InsyaAllah kita akan sambung kelas terakhir kita sebelum Ramadan, iaitu hari Selasa keempat. Tajuk baru. Ini tajuk yang praktikal dengan kita. Tadi Quran. Walaupun Quran kita belajar juga kerana ilmu. Kita belajar juga kerana ilmu syarak, kerana semata-mata kerana perintah Allah. Ada lagi niat kerana untuk mempertahankan ilmu syarak. Tu niat. Niat dia banyak tuan-puan, ada 7 niat. Kita rangkum ke semua niat tu. Lagi cepat Allah bagi anugerah ilmu kepada kita. Pertamanya, semata niat kerana perintah Allah. Dia paling tinggi niat semata-mata kerana Allah, bukan kerana perintah. Semata-mata kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kerana redha Allah. Nak Allah suka kita buat ni. Itu paling tinggi. Biasanya semata-mata kerana perintah wajib, kerana perintah Allah. Perintah apa ni? Perintah wajib, bukan perintah sunat. Perintah wajib. Ada lagi sunat. Kerana apa kita belajar? Kerana untuk mempertahankan ilmu syarak daripada pupus. Kalau tak ada golongan minoriti seperti kita yang berusaha untuk belajar duduk tuan-puan, walaupun banyak kerja duduk juga, lagi cepat proses Allah angkat ilmu syarak. Tapi oleh kerana ada golongan minoriti yang Allah Ta'ala kekalkan ini, menyebabkan proses pupus dan hilang ilmu syarak itu lambat. Itu salah satu niat kita. Kena ada dalam diri kita niat. Kenapa duk pulung belajar juga ni? Aku belajar ni kerana nak mempertahankan ilmu syarak. Ini orang panggil nak mempertahankan agama ni. Pertahankan agama ni tuan-puan,
kita belajar ni pun dianggap orang seperti pahala peran sabil. Macam kita keluar peran. Kerana orang keluar berperan di medan perang, dia mempertahankan agama. Selagi pada dijajah negara dia, akan terjajah juga agama. Maka dia perang. Zaman Nabi kan perang. Takut apa? Takut musyrikin Mekah dapat tawan Madinah. Apabila tawan Madinah, sistem khilafah di Madinah akan diambil alih oleh orang kafir. Maka sahabat Nabi dan Nabi berada di depan, bukan di belakang. Mempertahankan apa dia? Mempertahankan tanah air, bumi Madinah daripada dijajah, dan mempertahankan agama daripada orang panggil apa? Dipijak. Tu. Jadi kita termasuk orang peran sabil. Pahala orang yang belajar ilmu syarak, tuan, Allah akan bagi pahala syahid satu, dan pahala orang berperan sabil dia panggil. Satu lagi apa dia? Niat. Niat mempertahankan ilmu syarak daripada pupus. Satu lagi kena ada niat ni. Ni Tok Guru saya pesan juga, tuan-tuan. Kena ada niat belajar ni untuk apa? Untuk beramal dengan diri aku dan juga menyebarkan. Biar ada niat untuk sebarkan. Ada juga niat. Jangan niat semata-mata nak sebar. Jangan semata-mata nak mengajar. Tu jadi masalah tu. Kata kita cari tempat mana ni, ada nak mengajar, saya kosong banyak lagi. Jam tu. Kena betulkan niat dulu. Jadi dia tu tak betul masa mengaji dulu. Tak betul niat masa mengaji, problem hidup dia, tuan-tuan. Problem hidup. Kata kita keluar pondok, cari mana tempat yang ada kosong saya nak mengajar. Tu problem. Tidak diajar oleh para ulama kita. Tapi orang panggil tak apalah. Orang panggil ni kalau kita mampu, kita meraihkan. Maksud meraihkan apa? Hajat orang. Niat aku ni bukan boleh sangat, tapi boleh sekadar-kadar hak mengaji dengan Tok Guru ni, bolehlah baca untuk untuk memenuhi hajat saudara aku, dan juga untuk apa dia? Untuk membantu hajat saudara nak ilmu khoda kita. Jangan kita cari, tu salah ada. Tu salah niat dia dulu tu. Hari ni ramai tuan orang tak betul, cari. Keluar pondok ataupun siap mengaji mana-mana, dia boleh mengajar, cari. Mana ada kosong? Masjid Batu 10 ada tak kosong? Saya malam ni free. Tu tak betul. Mencari nak mengajar. Ikhlas saya ni. Ikhlas lah. Cuba buat bersungguh. Buat ikhlas sungguh. Ikhlas sungguh tak ada setahun lah dia kata saya pun nak datang ni kena buh minyak juga. Kata dia ikhlas. Pandai bersembah, ikhlas. Nak minta dengan AJK, kata ikhlas. AJK tak bagi duit lah. Dah kata ikhlas. Dia kata ikhlas ni bukan kerana tak ambil duit. Dia pun syarah baik ikhlas. Betul dia syarah baik ikhlas tu. Ikhlas ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak terniat pun nak duit. Orang bagi ambil lah. Dah orang tak bagi minta. Tu masalahnya minta tu. Kita AGU tu minta. Kalau orang bagi tak minta, ambil lah. Nak ambil tak apa, tak ambil pun tak apa. Tapi minta tu salah. Dah kata dulu minta nak mengajar. Lepas mengajar lah. Lepas mengajar setahun ataupun 2-3 bulan, minta pula. Ataupun bagi hing-hing kepada AJK. Saya pergi ni dengan kereta, saya pergi dengan motor. Buat faham je lah. Dulu minta, kami pun faham lah. Nasib baik tak ada AJK macam tu, tuan-tuan. Kalau Tok Guru saya ni, dia marah. Jadi orang minta je cukup marah. Jangan ambil reject awal orang minta. Ni kita tak mengikut tradisi Tok Guru. Tu masalahnya. Kalau cuba kita ikut sungguh Tok Guru kita, insya-Allah dia selamat. Selamat daripada rosak binasa. Mengajar jenis minta, tuan-tuan, problem dia kurang berkat. Walaupun ilmu dia hebat, berkat tu kurang. Berkat tu kurang. Kita nak kena jaga berkat. Niat apa dia tadi? Niat aku mengaji ni kerana apa? Dia ada juga niat nak sebarkan ilmu. Nak beramal lah untuk diri kita, nak perbetul diri kita, dan nak sebarkan mana ada. Sebar ni, tuan-tuan, kita cerita kat cucu kita, apa pahala sebar. Cerita kat isteri kita, balik cerita hukum begini ni. Cerita isteri kita. Ni hukum begini ni, dapat pahala menyebar. Tapi niat lah. Kenapa bagi tahu isteri ni? Niat nak sebarkan hukum walaupun satu. Balighu anni walau ayah walau kalimatan qasiran, kata Nabi. Sebarkan, sampaikan hukum daripada aku ni walaupun satu hukum, satu ayat ataupun ayat yang paling ringkas.
dikira sebar, dapat pahala sebar. Itu antara niat-niat yang mesti kita sebarkan. Apabila kita tahu, maka kita sebarkan ilmu. Untuk apa? Pastikan ilmu ini terjaga. Masing-masing pakat-pakat sebar, mudah-mudahan ilmu kita terjaga dalam masyarakat, sentiasa hidup subur. Jangan kita seorang saja tahu, tak sebar pada isteri kita, tak sebar anak-anak kita, tak sebar kepada cucu-cucu kita, tak sebar kepada kaum kerabat kita, maka rugi, tak dapat pahala, dan ilmu itu juga tidak akan tersebar. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-puan kita sambung Selasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.